Okey, cantik. Kita dah mula rekod dan dah mula live stream. Okey, jadi kita boleh mulakan lah kot cikgu. Sedia cikgu? Okey, baik. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua hadirin, hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya sebenarnya gemuruh juga sebenarnya. Lama dah tak berwebinar. Jadi sejak habis tamatnya PKP kita, memang saya tak biasanya bersemuka lah. Sebabnya dengan audience live interaction tu saya lebih mudah sama-sama dengan audience. So in live session agak sukar sikit untuk saya connect to the audience. Okay, walau bagaimanapun saya akan cuba yang terbaik untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman saya di dalam menguruskan impian anak-anak murid saya sebelum ini dan melalui program-program yang telah saya laksanakan sebelum ini, dan kini kita akan laksanakan Dreamers Project ataupun dalam bahasa Melayunya Projek Sang Pemimpi ini bersama-sama dengan Sekolah Malaysia untuk kita sebar luaskan lagi inspirasi dan aspirasi bagi membina Malaysia sebagai satu negara yang lebih baik pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi projek Sang Pemimpi yang saya nak bawakan pada malam ini ialah supaya kita boleh belajar, supaya kita boleh berani dan supaya kita boleh berkarya demi masa depan anak-anak kita. Okay, fokus utama malam ni adalah kepada ibu bapa, tetapi mungkin ada anak-anak juga yang menonton, dan semoga anak-anak yang menonton ini akan mendapat manfaat sebab saya tak nampak audien. Itulah cerita dia. Bila kita tak nampak audien kita, kita tak tahu bagaimana kita nak naratif mana satu yang kita nak bawa, contoh apa yang sesuai. Tetapi saya berpegang kepada sasaran utama saya, iaitu kepada ibu bapa. Okey, baik. Kita ya, saya nak setting view saya. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mulakan dengan satu video teaser pengenalan untuk kita semua. Cikgu, saya tak dengar bunyi. Oh, okey. Okay. Cuba cikgu stop share, kemudian enable share sound. Okay. Tadi kita test ada kan? Awal tadi ada, mungkin cikgu terlupa tekan kat bawah tu ke? Sekejap, saya dah share screen. Okey. Keluar tak? Tak dengar bunyi. Sepatutnya dekat tab tu dekat bawah sebelah kiri ada share sound. Bila kita pilih nak share screen tu kan, kat bawah sebelah kiri sepatutnya ada share sound kat situ. So mungkin Okay, saya stop share dulu. okay. Jadi saya cuba share sekali lagi. Ada Kita try. Okay, ada tak? Tak ada. still tak ada. Okey, sebentar ya. Okey. Close. Dekat share screen dan cikgu lepas pilih tab dan tengok sebelah kiri bawah Di sepatutnya bawah kan? cikgu tekan tik dekat kotak tu. Share sound. Okay, nampak. Okay, so check kotak tu dan pilih tab. Okay, lepas tu boleh share. Tadi kita try dah okey kan? Okay, let's try again. Bismillah. Dia lah bunyi. Okay. Saya Aida Amnah dan inilah impian saya. Saya Amanda Malaysia, inilah impian saya. Saya Siti
Australian Veterinary Hisham dan ini adalah impian saya. Saya Alan Nazar dan ini adalah impian saya. Saya Wan Muhammad Farhan dan inilah impian saya. Saya Muhammad Akirin bin Abdul Latif dan ini impian saya. Saya Azim Tasnim dan inilah impian saya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya masih belum memperkenalkan diri saya sebenarnya. Jadi teaser tadi itu dulu adalah satu projek yang saya laksanakan yang saya namakan projek Sang Pemimpi, dan saya build up website lah untuk saya jadikan sebagai satu depository untuk saya letakkan video anak-anak murid saya dan juga murid peserta program saya untuk jadi satu depository untuk mereka kongsikan impian mereka. Tetapi website tu dah down dah sebab banyak faktor. Saya start projek ni sebenarnya Dimas Project start daripada 2015, since 2015. Baik, saya tunggu orang masuk dulu sebenarnya. Bila makin ramai viewer, insyaAllah saya akan terangkan sedikit pengenalan tentang diri saya. Okay, baik. Dimas Project adalah satu projek yang untuk membangunkan impian anak-anak, kerana anak-anak yang ada impian ni mereka akan sentiasa tahu macam mana nak mendorong diri mereka untuk menjadi seorang yang lebih berjaya. Sama juga dengan kita hari ini. Kita berada di sini, kita berada di mana kita berada sekarang ni adalah kerana satu ketika dahulu kita mempunyai impian. Dan impian kita bukan kaleng-kaleng, impian yang hebat sebenarnya. Yang kita sebenarnya takut nak cerita dengan orang, yang sebenarnya kita tak sampai hati nak cerita kat orang apa impian kita, tetapi itulah yang menjadi sumber, yang menjadi minyak, yang menjadi bateri kepada siapa diri kita hari ini. Jadi pada saya tiada ilmu yang sia-sia, hanya ada manusia yang mensia-siakan ilmu. Dan ini adalah pesanan untuk diri saya, anak saya dan juga kepada semua yang saya jumpa. Kalau mereka tanya saya macam mana saya boleh bergerak ke hadapan, saya cakap tak ada ilmu yang sia-sia. Kita belajar, kita tak guna. Okay, kita tahu sesuatu perkara, kita tak manfaatkan. Jadi kita yang mensia-siakan segala ilmu yang sampai pada kita. Okay, baik. Okay. Jadi bila bercerita pasal projek Sang Pemimpi ni ataupun cerita pasal impian, dia sebenarnya dia datang daripada satu disiplin ilmu yang kita namakan sebagai psychoanalysis. Dan psychoanalysis ni founded upon analysis of dreams. Macam mana seseorang itu tidur, dia bermimpi about a lucid dream ataupun a vivid dream. Dan benda tu kita bawa dalam kehidupan kita. Sebab tu kita ada daydream. Macam mana kita berkhayal. Benda tu kita bawa dalam kehidupan. Okay, jadi benda-benda ni semua bila dikaji oleh seorang psychiatrist, nak kata psychiatrist ya juga, nak kata psikologis pun ya juga, iaitu Freud. Okay, Freud, macam ni nak sebut, saya pun tak pasti. 1989 dia dengan beberapa lagi kita nak kata pengkaji-pengkaji ataupun psikologis ni, mereka kaji bagaimana impian ni ataupun bagaimana mimpi ini mempengaruhi kehidupan kita. Kan kalau kadang-kadang bila kita bangun tidur, kita ada mimpi yang pelik-pelik sikit, kita mungkin kurang bersemangat pada hari tu. Tapi kalau dalam tidur kita dapat mimpi yang baik-baik, bila kita bangun kita lebih ceria. Dan kalau kata dari perspektif Islam pula, bila kita mimpi yang buruk, Nabi kata ada baca doa dia dan ludah ke sebelah kiri, ada hadisnya. Maknanya benda itu memang akan mempengaruhi kehidupan kita. Okay, jadi bagaimana kita nak menjadikan impian ini sebagai satu nyala, sebagai satu fuel, sebagai satu sumber kekuatan dalam diri kita. Siapa yang nak belajar teori, boleh pergilah bacalah Freud ni kan, dan ada banyak-banyak lagi, Houston dan sebagainya. Saya tak mampu baca sebab saya bukan bidang psikologis. Tapi apa yang saya tengok, saya melihat daripada sisi bagaimana impian ini mampu membangunkan motivasi diri seseorang. Okay, di sekolah kita tahu di sekolah sekarang ni ada dua jenis motivasi ataupun dalam kehidupan manusia lah secara asalnya dua jenis motivasi. Yang pertama ialah extrinsic, daripada luaran, dan yang kedua ialah intrinsic, daripada dalaman. Jadi bila dekat sekolah ni, kenapa yang banyak yang berlaku ialah motivasi ekstrinsik, motivasi yang dipaksakan, motivasi yang diberikan. Dan motivasi yang diberi ini kan kadang-kadang tak selari dengan motivasi intrinsik dalam diri murid. Sebab tu hari ini kalau kita tengok di sekolah kan, isu-isu yang hot lah. Murid hantar kertas soalan kosong, murid nak jadi influencer, SPM tak guna kan.
sekolah tak ada makna. Semua-semua tu kerana apa? Kerana motivasi ekstrinsik di sekolah tak matching ataupun berlaga dengan motivasi intrinsik murid-murid. Kenapa itu? Nanti kalau ada masa nanti kalau ni kita akan berkongsi lah, dan mungkin saya suka seandainya para peserta melontarkan soalan. Jadi itu lebih mudah untuk saya berinteraksi, dan kita akan terus perbincangan daripada situ, dua hala. Jadi seandainya rakan-rakan Tai Zoom ini ada sebarang pertanyaan atau soalan, teruskan saja lontarkan di chat. InsyaAllah saya akan cuba respon pada soalan-soalan dahulu lebih kurang. Okey, baik. Jadi persoalan dia sekarang ni, what is school for? Cerita dia sekarang ni, what is school for? Bila kita kata pasal impian ni, terutamanya impian anak-anak, macam saya fokus pada ni, dan kita hantar anak kita pergi sekolah. Okey, sebab kita ada akta, siapa yang tak hantar anak dia pergi sekolah, dia boleh didakwa dan boleh dipenjarakan. Itu akta pelajaran lah, akta pelajaran kat akta pendidikan, something like that. Okey, jadi sebagai seorang ibu bapa, bila kita hantar anak kita ada matlamat kita. Tetapi anak-anak tu akan mempersoalkan, kenapa saya kena pergi sekolah? Sekolah ni untuk apa sebenarnya? Dan apabila kita gagal memahamkan anak-anak, jadi itulah yang akan berlaku pada hari ini. Maknanya pasca COVID ni kita lihat sesuatu yang lebih serius. Sebenarnya anak-anak mula mempersoalkan sekolah ni untuk apa, sebenarnya dah lama dah. Cumanya mereka tidak ada satu platform yang mereka boleh lontarkan persoalan tersebut dengan meluas, dengan terbuka. Okay, dan hari ini mereka di sekolah, murid-murid ni, dia melontarkan frustration mereka terhadap persekolahan dan juga pembelajaran yang berlaku dengan cara tak menjawab soalan peksa. Dulu ada je, bukan tak ada murid-murid yang tak jawab soalan peksa ni, tetapi kes yang sangat terpencil, seorang dua. Kemudian kalau dia tak nak jawab, dia tidak mempengaruhi orang lain. Aku tak nak jawab, aku tak nak jawab, aku tidur. Tapi kau tolonglah jawab soalan kau. Lebih kurang macam itulah cerita dia kan. Maknanya tapi hari ini keadaan itu menjadi semakin meruncing, di mana hampir setiap lapisan murid-murid kita, we are not talking about murid belakang je, we are talking about murid kelas depan juga, pun mempersoalkan sekolah untuk apa, kenapa saya kena belajar benda ni. Kerana apa? Kerana motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik itu gagal disambung. Cakaplah macam mana pun dekat budak ni, kamu kena belajar, esok jadi bodoh, siapa nak kahwin dengan kamu. Kamu kena belajar, kalau tak belajar hari ni, esok kamu akan gagal. Tetapi dalam diri dia ada satu benda lain yang dia nak belajar, tak connect. Okay? Kat sekolah kamu kena belajar rajin, nanti esok jadi dapat jadi cikgu. Dia tengok cikgu, tak apalah saya tak nak jadi cikgu. Okay? Ada ketika macam tu. Ada ketika bila dia tengok cikgu, dia nak jadi cikgu. Okay, baik. Saya teruskan dengan video yang kedua. Impian saya ialah saya tak nak orang pandang rendah kepada orang pandang besar, dan saya mahu membuka satu kedai, satu restoran seperti ayah saya. Impian saya adalah menjadi player pingpong yang sangat handal sehingga masuk ke antarabangsa. Impian saya untuk mengembara dunia. Impian saya ingin menjadi seorang jutawan yang mengelilingi dunia. Impian saya ialah ingin menjadi ahli perniagaan yang berjaya. Impian saya ingin menjadi seorang gamer dan YouTubers. Impian saya ialah untuk menjadi seorang doktor haiwan yang dikenali, membina hospital haiwan yang terbesar di dunia serta membuka zoo saya sendiri. Impian saya ingin menjadi ketua polis negara wanita yang pertama di Malaysia. Impian saya ialah saya ingin membuka sebuah kafe hipster yang bertemakan K-pop di setiap negara di dunia ini. Impian saya ialah saya mahu semua orang cemerlang dalam dunia agama dan akhirat, dan saya mahu membuka tahfiz. Saya Nuruda binti Muhammad Azmi ingin menjadi Ketua Turus Angkatan Tentera Malaysia Perempuan yang pertama di Malaysia. Impian saya ingin menjadi seorang Timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, pernah tak kita peduli tentang impian anak-anak kita? Pernah tak kita tanya mereka nak jadi apa? Dan pernah tak kita
memberi kebebasan untuk mereka berimpian. Okay. Dan apabila bercerita pasal persekolahan dan impian murid-murid, saya suka kaitkan dengan persekolahan. Sebab apa? Murid-murid kita ataupun anak-anak kita menghabiskan masa yang sangat banyak di sekolah. We are talking about 7 hours at least dekat sekolah rendah. Dan kalau dia sambung ke sekolah menengah, we are talking about another 5 hours. So lebih kurang 12 jam dia berada di sekolah. So seandainya sekolah gagal membimbing anak-anak ini dalam memetakan impian mereka, that's what is happening right now. Okay, jadi kita akan teruskan lagi. Memang kalau kita kata kita hantar anak-anak ke sekolah, kita akan cakap supaya dia boleh masuk universiti, supaya dia boleh belajar, dapat degree, dapat master, dapat PhD, keluar dapat kerja. Kan? That is the promises. Itu yang kita janji kepada anak-anak kita. Itu yang kita janjikan sebagai seorang guru. Itu yang kita janjikan pada murid-murid kita. Betul. Does it happen? Nowadays, does it happen? So kalau kita tengok akhbar-akhbar hari ni, we're talking about akhbar tau, kita tak tengok kepada statistik yang dikeluarkan secara formal kan, statistik yang dijadikan kajian, statistik yang sebagai masalah negara. No, saya tak nak begitu. Saya hanya ambil paper cutting sahaja. Belajar lain, kerja lain. Untuk apa? Okay. Ada tak kat sini rasa-rasanya sebagai seorang ibu bapa yang nak hantar anak dia pergi belajarlah apa yang awak nak belajar. Awak tak payah fikir kerja. Awak belajar tu, kalau awak nak belajar robotik, awak masuk robotik. Kalau nak belajar hafazan, awak masuk hafazan. Awak tak payah fikir kerja. Ada tak? Kalau ada, saya kagum dengan ibu bapa tersebut. Belajar semata-mata kerana ilmu. Which is hari ni jarang kita jumpa ataupun memang sangat sukar nak jumpa. Yang mana mak bapak dia dah plan awal-awal, dia akan belajar daripada sekolah, kemudian masuk MRSM ke, masuk SBP ke, ambil bidang sains atau ambil tafiz dan sebagainya, kemudian keluar kerja apa. Dah ada pattern dah kat situ. Kita takkan kata kepada anak-anak kita, belajar semata-mata untuk belajar. Dia mesti dah ada. Ada siapa-siapa tak kat sini yang boleh bagi tahu saya, dia ada jumpa orang masuk universiti, belajar kat universiti, bukan untuk kerja. Macam tak ada cikgu. Basically kita takkan jumpa lah. Mungkin ada, wallahualam, kita tak jumpa lagi. Tetapi pada saya tak jumpa lagi. Okay? Kenapa masuk universiti? Sebab nak kerja lah. Ada tak masuk universiti tak nak kerja? Okay? Tetapi apa yang berlaku hari ini ialah mismatch. Dia masuk belajar lain, kerja lain. Okay? Dan yang paling bestnya, masuk universiti ada degree, lepas tu pergi ke PTD lah. Nak masuk ni lah, ataupun minta guru yang terbaru sekarang ni, semua nak minta cikgu sebab ada banyak opening pada cikgu. Sebab apa? Orang kata bila kerja kerajaan ni, secure, senang. Okay? Ada pension dan sebagainya. So, itu adalah mulai 2 hari akan datang ni, lantikan secara kontrak sahaja. Which mean tak ada pension. So, what will happen? How are we going to tell, or what are we going to tell our children about the promises that we have given? Katakan anak tu kat sekolah menengah sekarang. Kita suruh dia ambil aliran sains. Kita suruh dia belajar sekian-sekian. Nanti senang nak belajar. Nanti senang nak dapat kerja. Is it? So, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, ada 3 jenis impian. Dalam projek yang saya laksanakan selama hampir 7 tahun, 8 tahun ni, since 2015, ada 3 jenis impian. Impian yang pertama adalah impian yang kita wariskan ataupun impian yang diwarisi, kita terima. Impian yang kedua adalah impian yang ditanam, implanted dream. Dan impian yang ketiga ialah impian diri sendiri. So, sebagai ibu bapa, sebagai pendidik, apa yang kita nak? Mana satu yang kita nak untuk anak-anak kita? Adakah kita nak wariskan impian kita? Adakah kita nak tanam satu impian kepada murid kita, kepada anak kita? Kita nak petakan dia tanpa memberi kebebasan? Ataupun kita memang nak bagi kebebasan pada anak-anak kita? Silalah berimpian. So, itu satu persoalan yang kita kena tanya dalam hidup kita sebenarnya. Tuan dan puan-puan, kalau di sekolah, saya sebagai guru, 13 tahun, 14 tahun. 13 tahun di sekolah dan kini saya bertugas di Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai penolong pengarah. Tak ada apa, penolong pengarah tu baju kopi je. Jadi semasa di sekolah, apa yang berlaku ialah, even saya sendiri pun macam ni kat dulu, once upon a time. Yang mana
setiap kali saya masuk kelas, saya ajar sains untuk UPSR tahun 6. Jadi saya akan cakap, saya tak peduli pun apa yang awak nak jadi, tapi subjek saya awak kena score. Siapa yang gagal impian subjek saya akan denda. Lebih kurang macam itulah. Okay. Jadi that is a dream yang saya tanam kepada diri murid. Bahawa subjek saya penting, subjek lain saya tak peduli, dan saya tak peduli pun awak nak jadi apa. Dan this is what happening right now, terutamanya dengan murid-murid tingkatan 5 yang sedang menduduki SPM sekarang. Setiap cikgu akan bercakap, tolong dulu subjek saya, tolong skor subjek saya, walau apa pun awak nak jadi. And that is the mismatch. Kalau murid tu nak jadi seorang musician tetapi dia berada dekat kelas sains, jadi dia terpaksa hadap impian tersebut yang ditanam oleh guru saban hari daripada di tingkatan 1 ataupun mungkin daripada tingkatan 4 sehinggalah tingkatan 5. 2 tahun. Impian ini kita tanam kepada murid-murid kita. Dia masuk saja kelas. Saya ambil murid tahun 1. Saya suka ambil situasi murid tahun 1. Murid tahun 1 semasa di tadika dia sangat ceria, sangat seronok. Masuk kelas, dia akan didudukkan di kerusi dengan pattern dia. Macam ni, semua menghadap ke depan. Ataupun mungkinlah ada yang susun kiri kanan sikit tu. Tetapi pattern dia sama je. Kita akan sebagai guru, kita akan clip semua sifat-sifat dia yang nak meneroka, semua sifat-sifat dia yang penuh keberanian, kita clip out. Kita nak dia jadi compliant workers. Kita nak dia jadi compliant student. Dekat sekolah student lah kan. Dan kita didik murid-murid kita untuk ikut peraturan, untuk ikut jadual waktu, step by step. Ada loceng bunyi rehat, ada loceng bunyi masuk. Sama macam kilang dan sama juga macam penjara. Pretty much lebih kurang. Struktur sistem persekolahan kita, kelas kita, is set like that. Dan bila kita cerita pasal sistem persekolahan, kita flashback balik bagaimana sekolah ini dibina dan kenapa sekolah ini dibina. Sekolah ini dibina adalah supaya kita dapat murid-murid yang dapat fit kepada industri. Sebab tu, once upon a time, sekolah kita ataupun pattern sekolah kita, bukan sekolah kita saja di luar negara, digelar sebagai industrial school pattern. Bagaimana kita mencorakkan sekolah kita ni sama macam industri. Compliant sebab apa? Sebab memang kita nak compliant workers to fill in whatever position yang ada di dalam industri. Ini ada kaitan dengan polisi negara, ada kaitan dengan future ekonomi dan sebagainya. Which is hari ini kalau kita masih lagi teruskan perkara ini, sesuatu yang tak berapa bagus mungkin akan berlaku pada next generation. Tetapi masa depan adalah sesuatu yang sukar kita tentukan. Sebab itulah the best way to predict the future is to create it. Maknanya kita yang hasilkan, kita yang buat, kita yang patternkan. Okay. Dan apabila bercerita pasal impian yang kita wariskan, saya suka memetik kata-kata lebih kurang macam inilah. Nak, belajarlah rajin-rajin. Kalau kau tak dapat jadi doktor, kau jadi cikgu pun okey. Kata-kata seorang ibu atau ayah yang tak dapat jadi doktor, tak dapat capai impian dia, maka dia cuba wariskan kepada anak. Dan anak itu tanpa memikirkan kapasiti anak tersebut, tanpa memikirkan situasi anak tersebut, dia membebankan sebenarnya impian dia yang tak kesampaian tu kepada anaknya. Dan ini sebenarnya antara perkara yang berlaku pada saya lah. Di mana ibu ayah saya adalah seorang yang mencorakkan anak-anak, mewariskan impian daripada anak-anak. Okey, anak sulung jadi macam ni, anak nombor 2 jadi macam ni, anak ketiga jadi macam ni. Anak sulung kakak saya jadi engineer, electrical engineer sebagaimana yang dicorakkan. Kakak nombor 2 jadi doktor gigi. Harapannya nak jadi doktor, tapi tak dapat jadi doktor, lesser sikit jadi doktor gigi. Dan anak dia nombor 3 ni nak suruh jadi saintis. Tapi akhirnya jadi cikgu sains. Adalah dekat-dekat lah situ. Tapi cerita dia tak kesampaian lah. Okay, jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita reflect balik dalam kehidupan kita, adakah kita meneruskan legasi kedua bapa kita? Ataupun adakah kita menyempurnakan impian kedua bapa kita? Dan soalan ini dalam jelajah saya, projek Sambil Mimpi yang saya buat sekitar 2018 sehingga sebelum COVID. Murid-murid suka tanya soalan ni tau. Mak ayah saya nak jadi saya jadi macam ni, tapi mak ayah saya nak saya jadi A.
Jadi doktor lah contohnya. Tapi saya tak nak jadi doktor. Saya nak jadi farmasis. Macam mana tu? Ataupun yang lagi best, mak ayah saya nak suruh saya jadi doktor. Saya tak nak jadi doktor. Saya nak jadi seorang penyanyi. So macam mana tu? Apa jawapan agak-agaknya kalau soalan itu dilontarkan pada tuan-tuan dan puan-puan? Susah tau. Macam mana kita nak bagi satu nasihat yang subtle? Okay? Kita tak boleh kata melawanlah mak ayah tu, kejar impian sendiri. Tak boleh. Kita tak boleh kata kamu kena penuhi impian mak ayah. Sebab mak ayah yang lahirkan kamu. It doesn't really work that way for our generation nowadays. Tak boleh. Kalau dulu-dulu, ya. Kan? Sebab kita tak banyak choices dan kita tak banyak pendedahan. Dunia kita kecil je. Apa yang mak ayah kita bagi tahu, itulah dunia kita. Tapi murid-murid hari ni, anak-anak hari ni tak seperti itu. Mereka jauh lebih advance daripada kita. Okay, pengalaman saya post-COVID mengajar di sekolah sebelum saya bergerak, not exactly post-COVID lah, during COVID, pun murid-murid dah terdedah. Cikgu ada macam ni. Cikgu saya rasa macam tu, macam ni. Pendapat mereka telah melangkaui daripada buku teks. Pendapat mereka dah melangkaui bilik darjah. Pendapat mereka dah melangkaui pagar sekolah. Dan yang bestnya pendapat mereka telah melangkaui sempadan Malaysia. Mereka tahu apa yang berlaku di satu dunia. Jadi itu anak-anak kita hari ini. Nak jadi influencer. Hari ini anak-anak nak jadi influencer. Macam saya tunjuk dalam video saya tadi. Video saya tu 2019. Okay. Dia cakap dia nak jadi gamers dan YouTubers. Macam mana sekolah nak membantu anak-anak untuk menjadi gamers dan YouTubers? Okay. Nak jadi jutawan. Macam mana anak-anak nak membantu jadi jutawan? Macam mana anak-anak nak membantu impian anak-anak ini? Sekolah nak membantu impian anak-anak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Nak jadi ketua polis negara. Dia tak nampak tau. Anak-anak ni tak nampak. Anak-anak ni bukan kita. Okay? Dia tak nampak. Walau macam mana vast knowledge dia terhadap dunia ini, tapi dia tak nampak sebenarnya jalan itu. That's why pentingnya projek Sang Pemimpi ni kepada anak-anak supaya dia dapat petakan apa yang dia nak belajar untuk dia capai impian dia. Di situlah. Maknanya pengalaman saya semasa zaman UPSR, saya diamanahkan kelas belakang, 2 kelas belakang dan 1 kelas depan. Itu kerja saya sebab saya ketua panitia masa tu. Maknanya bilangan A kemenjadian murid capai A ni sasaran ni dekat saya, bilangan lulus pun capai pada saya, diletak pada saya juga. Dan Alhamdulillah bila saya jalankan sedikit projek Sang Pemimpi ni dalam kelas, bilangan A meningkat dan bilangan lulus masa saya masuk ke satu sekolah ni, sekolah lama saya yang saya buat video tu, sekolah Kemasaan Sungai Udang Kelang, daripada peratus lulus dia 68%, saya berjaya naikkan hingga akhirnya kepada 95% lulus. Yang tak lulus tu adalah murid yang memang tak datang sekolah, 1. 2, murid yang ada masalah pembelajaran, lembam. Itu memang tak boleh buat apalah, itu memang kena special intervention untuk kita atasi itu. Tapi cerita dia, saya masuk kelas belakang ni, saya tak mengajak. Saya akan tanya, kau nak jadi apa? Apa impian awak? Dan daripada situ kita bersembang, kita build up dia punya keyakinan dan kita ceritakan, dan saya ceritakan bagaimana pentingnya dia belajar dekat sekolah, pentingnya dia dikuasai untuk dicapai impian dia. So daripada situ ada connecting the dots. Tapi saya nak jadi mekanik. Kenapa saya kena belajar sains, cikgu? Dalam sains ada tajuk mesin tak? Ada. So that's when they started to learn, when they realise apa yang dia belajar tu ada kaitan dengan hidup dia. Sama juga dengan kita. Kita memilih apa yang kita belajar dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk berada pada sesi malam ini sebab tuan-tuan nak belajar sesuatu. Sama ada dapat ataupun tak dapat, itu saya tak menjanjikan apa-apa. Okay? Tetapi bila kita cuba belajar sesuatu, pastinya kita akan dapat sesuatu. Dan sesuatu tu, macam saya sebut tadi, tak ada ilmu yang sia-sia, hanya kita yang mensia-siakan ilmu. How we adapt, how we adopt. Macam ni kita manipulate ilmu yang kita ada untuk datangkan manfaat pada diri kita. Macam saya cakap, budak-budak cakap dia nak belajar dia nak jadi mekanik, murid kelas belakang. Tapi bila dia cakap dia nak jadi mekanik, saya tak penting saya belajar bahasa Inggeris. Lepas tu saya tunjukkan beberapa gambar kotak peralatan-peralatan. Tulis dalam bahasa apa? Bahasa Inggeris.
So kena belajar tak bahasa Inggeris? Yes, kena belajar bahasa Inggeris. Okay, ada banyak lagi contoh-contoh. Oh, this is my, I think, dia tak. Okay, dia lambat sikit, sorry. Okay, this is the best quote yang saya sebut tadi awal-awal. Di mana orang dulu lah. In fact, same goes for my parents. Yang mana dia cakap, nak belajar rajin-rajin, dapat beasiswa, masuk universiti, insyaAllah keluar dapat kerja dengan kerajaan. Dan kerja kerajaan itu adalah kerja yang paling baik di Malaysia maupun di dunia ini. That is the advice to me lah. Which is pada masa tu nak kata relevan jugalah. Okay. Which is hari ni adakah dia masih lagi relevan? There is something worth pondering, worth rethinking. Okay. Yang mana saya tak rasa itu adalah satu perkara yang kita boleh, dia mungkin ada sedikit manfaat, masih ada sedikit kebenaran lagi pada kata-kata ini ataupun pada janji ini. Okay. Saya tak kata dia 100% broken promises. Tetapi kalau nak berjanji dengan anak begini, rasanya agak sukar. Macam panjanglah laluan anak tersebut. Tambah-tambahan pula hari ini siapa yang tak ada kabel yang orang kata lah kan. Siapa tak ada kabel susah nak masuk kerajaan. Which is pun ada kebenaran juga. So, inilah, dan yang baru ni kita diumumkan 2 hari lagi lantikan 1 Februari 2024 tak ada pencen dah. Semua skim KWSP. Which is tak ada masalah pun sebenarnya skim KWSP. Cumanya cerita dia adalah kontrak. Okay. Lantikan kontrak yang mungkin diserap kepada tetap ataupun tak, wallahualam. Okay. Okay, bukan semua tak ada pencen. Tak tahulah dengan cerita sepatutnya guru, kaki tangan kesihatan dan juga kaki tangan keselamatan, polis, tentera masih lagi ada pencen. Okay. Dengar kata itu yang perbincangan sebelum ni, tetapi yang diumumkan baru-baru ini tak pasti sama ada ataupun tak ada. Tetapi seandainya tidak ada, ini akan menyebabkan kesetiaan kepada organisasi berkurangan dan negara kita akan menghadapi masalah yang besar pada masa akan datang. Jadi itu saya tak nak ulas panjang. Kita tunggu saja apa saja yang akan diumumkan. Nanti bila dah umum nanti baru kita ulas. Sebab sekarang ni dia masih lagi dalam fasa dia masih lagi bagi teaser pada rakyat. Dia belum bagi the main course lagi. Okay, baik. Tanpa melengahkan masa, kita terus tengok video yang kedua. Ada setengah YB yang menunjukkan akhlak yang baik. Tapi banyak YB yang menunjukkan akhlak yang buruk. Dahsyat budak ni. Okay. Dia ikut guru dia. Tak ada. Hai, saya Aida Amna. Saya nak jadi Timbalan Perdana Menteri termuda di Malaysia. Soalan ni kenapa Timbalan Perdana Menteri? Saya nak jadikan orang kat Malaysia ni berdisiplin macam dekat Jepun. Mereka hormat mereka punya ketua negara tu. Saya nak majukan negara ni. Saya tak nak ada negara ni ada hutang banyak macam sekarang. Kalau tinggal dompet atas meja pun datang balik dompet tu ada. Tak macam Malaysia. Malaysia banyak kecurian. So that's how a 12 years old kid bersi. Kalau dekat dalam parlimen tu saya selalu tengok waktu orang beri pandangan, dia dah start bahas. Sedangkan waktu tu orang beri pandangan, dia macam tak beradab lah bagi saya. Saya tertanya kenapa mesti ambil menteri-menteri yang tua-tua. Sedangkan bagi saya, kalau orang yang muda, pemikiran dia lebih terbuka dan senang orang terima. Buku yang jadi inspirasi saya cerita pasal sirah Rasulullah bab pemerintahan dia. Rasulullah waktu dia memerintah sebuah negara tu, dia kena tindas tapi dia tetap sabar. Dia sabar sampai berjaya. Nabi berjaya membuka kota Mekah.
Sedangkan selama ni kota Mekah tu yang tindas dia. Movie yang beri saya inspirasi ialah Police Evil 2 sebab mereka melakukan perkara yang boleh mengorbankan nyawa mereka. Watak yang bagi saya inspirasi tu Ziza Razak lah sebab sebab ada satu part tu saya ingatkan kalau dia buat macam tu dia boleh mati. Rupanya tak. Hobi saya masa lapang, saya selalu fikirkan pasal masa depan. Kalau saya dah jadi Timbalan Perdana Menteri nanti, orang hormat tak saya? Kalau orang tak hormat saya kena buat apa? Hampir semua kawan-kawan saya, cikgu saya dan mak saya. Mak saya macam tak bagi respon apa-apa. Dia macam nak bagi, okey dengan impian saya tapi macam tak pernah ada. Saya rasa saya kena belajar cara nak bercakap depan orang ramai. Sebab saya macam kadang-kadang saya takut nak cakap depan orang ramai sebab dia orang ramai sangat. Langkah kedua saya berhasrat nak berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri sekarang sebab beliau merupakan seorang wanita dan dan mencipta sejarah menjadi Timbalan Perdana Menteri Perempuan pertama. Langkah ketiga ialah saya berhasrat nak berjumpa dengan semua Timbalan Perdana Menteri di dunia ini. Saya nak minta nasihat mereka bagaimana saya boleh menjadi Timbalan Perdana Menteri satu hari nanti. Saya Aida Amnah dan inilah impian saya. So the question is, what is your dream? Apakah impian anda? It's a very powerful, it's a simple question, yet a very powerful question yang trigger something at least di dalam murid-murid saya dan di dalam dalam peserta bengkel-bengkel saya. Kalau ada siapa-siapa ada anak yang macam tak ada hala tujuan kan, dia tak ada hala tuju, nak main game lah, buang masa, whatsoever, cuba tanya dia apa impian dia. The reason why somebody is strolling around without any cause, tak ada hala tuju, adalah sebab dia tak ada matlamat, dia tak ada impian. Atau mungkin sebenarnya dia ada impian, tapi dia tak jumpa cara. So persoalan dia, macam mana kita nak capai impian kita? Okay. Sebelum saya teruskan, sebenarnya saya dengan Aida Amnah ni, mula-mula dia cakap dengan saya dia nak jadi cikgu. Okay. Kenapa bukan Perdana Menteri wanita pertama? Saya tanya dia, soalan yang sama saya tanya dia, kenapa bukan Timbalan Perdana Menteri? Kenapa bukan Perdana Menteri? So dia datangkan satu ayat Al-Quran, lebih kurang macam ni, dia tak sebut dengan saya, dia sebut maksud dia, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Lelaki itu adalah pemimpin kepada wanita. So nombor satu mesti lelaki, tapi dia nak pegang sebab dia tak ada nombor satu, sebab Quran sebut tak boleh, so dia nak pegang nombor dua. So that's her belief. Saya kata manilah. Bila saya tanya murid-murid lain, buku apa yang jadi sumber inspirasi kepada diorang, alah buku lebih kurang lah, burung gagak kancil lah, apa semua kan. Tapi ada yang sebut Harry Potter dan sebagainya. Dia, Aida Amnah ni, dia sebut buku sirah Rasulullah. So it really triggers me. Dah kenapa kau baca? Kau ni kecil lagi 12 tahun, bacalah buku-buku novel cinta ke apa whatsoever kan. Tapi kau jadikan buku sirah Rasulullah tu sebagai buku contoh, buku tauladan untuk kau capai impian. Okay. So it's very mind-boggling sebenarnya. Mind-boggling and mind-blowing at the same time. Bila saya impian, sebenarnya video banyak lagi tau, tapi tak dapatlah nak kongsikan semua. Okay, boleh tengok di Facebook saya, Projek Sang Pemimpi, tapi nanti kita akan pindahkan, semuanya akan kita pindahkan ke sekolah untuk kita enhance Projek Sang Pemimpi ni.
Okey, soalan dia seawal umur berapa untuk kita tanyakan berkenaan impian mereka. Saya tak ada jawapan yang tuntas. Okey, masa kecil-kecil dulu kita nak jadi princess, kita nak jadi warrior, kita nak jadi king, kita nak jadi orang yang paling kaya. So saya tanya, I try to experiment this kind of things dengan anak saya tau. Sebabnya perkembangan kognitif anak-anak ni berbeza. So saya tak ada jawapan yang tuntas. Hanya ibu bapa saja yang kenal anak-anak dia, kebolehan anak-anak dia semasa kecil. Bila besar kita dah hilang track dah dengan anak-anak kita, which is happening to me also a bit. I lost track kat mana anak aku sebenarnya. I mean in terms of chasing dream lah. So anak saya seawal dia darjah 1, dia boleh cerita impian dia, dia nak apa? Dia tak tahu nak sebut tau. Dia cakap, saya tanya dia apa impian dia, dia cakap dia nak jadi nelayan. Apa kejadah anak cikgu nak jadi nelayan? Okay, kita moving social mobility daripada buat kerja-kerja pertanian, kerja-kerja penternakan kepada kerja-kerja government. Itu cerita social mobility lah sikit kan. Seorang petani kampung lah, dia nak sekurang-kurang anaknya jadi kerani sekolah. Kalau tak dapat jadi cikgu sekolah, dapat jadi kerani sekolah pun bagus. So, seorang kerani sekolah ni, dia nak anak dia jadi engineer atau doktor. Paling tidak pun jadi cikgu sekolah. Seorang cikgu, dia nak anak dia jadi seorang engineer, doktor. More professional, dalam bidang lebih profesional. Seorang doktor, mungkin dia nak anak dia jadi saintis yang lebih berjaya, nak jadi astronaut. Itu cerita dia macam mana social mobility tu berlaku lah. So, that's how the dream is being passed on. The inheritance dream. Okay, the unfinished dream. That's how it happened. Sebab social mobility di situ. Okay, anak nak jadi YouTuber. Saya pass dulu, saya skip dulu. Anak saya kata nak jadi nelayan. So saya pelik lah kenapa nak jadi nelayan. Rupanya nak jadi nelayan tu bukan impian dia. Itu adalah cita-cita dia. Impian dia ialah dia nak menyelam di dasar laut, berenang bersama-sama kumpulan ikan. So itu impian dia. So, impian dan cita-cita ni adalah dua yang berbeza tau. Cita-cita ni ialah the means to achieve the dreams. Bila saya tanyakan anak-anak, apakah impian anda? Dia cakap nak jadi doktor. Saya cakap itu bukan impian, itu cita-cita. Apa sebenarnya impian awak? Saya nak tolong orang. Nak jadi doktor tu, satu cara untuk dia tolong orang. Ada murid nak jadi doktor sebab apa? Impian saya nak kaya. Macam mana awak nak kaya? Saya jadi doktor. Sebab doktor bayar gaji mahal. So that's the difference between dreams and ambition. Okay, itu kat situ kita silap tau sebenarnya bila kita anak-anak kita tau. So bila anak-anak ada cakap dia nak jadi YouTuber, kenapa? Why? Okay, dalam hidup kita kan, bila kita cerita kalau orang dewasa pergi motivasi bisnes dan sebagainya, dia akan kata ada dream board. Okay. So dream, dia nak apa sebenarnya? Dia nak duit. Kenapa dia nak duit? Duit tu bukannya dream dia. Dream dia di sebalik duit tersebut. Dia nak jadi YouTuber. Kenapa dia nak jadi YouTuber? Salahkah dia jadi YouTuber? YouTuber macam mana dia nak jadi? Contoh, saya suka macam ni tau. Dia nak jadi YouTuber, macam ada anak-anak murid saya nak jadi gamer, nak jadi streamer. So saya cakap dengan dia, kau nak jadi dreamer, kau nak jadi gamer kan? So apa yang ilmu yang kau kena ada? Oh, saya kena matematik tak penting pada saya. Siapa kata matematik tak penting nak jadi YouTuber? Macam ni kita nak kira views, macam ni kita nak project views, macam ni kita nak tengok views tu dengan sumber pendapatan. Itu semua ada correlation. Ada kaitan antara nak jadi YouTuber dan sumber pendapatan. Antara matematik dan nak jadi YouTuber. Ada kaitan dengan bahasa. Kena pandai bahasa. Bahasa bukan setakat bahasa Inggeris. Kena faham bahasa Melayu. Suka ke tengok video yang bahasa Melayu, bahasa mengarut tu? Bila kita cakap macam tu dengan anak-anak, dengan murid-murid, mereka akan tersedar. Sebenarnya tak bagus cakap macam tu. Memang best tapi tak bagus cakap macam tu. Suka ke kalau kita jadi streamer, kita main game ni, lepas tu kita maki-maki? Suka ke dengar benda-benda tu? Suka, tapi bagus tak? Tak bagus. And then they started to realize to become a YouTuber, still want to be a YouTuber, tetapi dia punya big why ataupun dia punya niat tu dah berubah. Saya nak jadi YouTuber yang lebih baik daripada YouTuber yang sedia ada. Sebab tu kita jangan pangkau. Jadi YouTuber ni tak bagus, masa depan tak ada. Jadi influencer ni apa? Ingat apa? Senang ke hidup nanti masa depan? No. Itu salah. Pada saya kita tak boleh cantas. Lagi-lagi impian anak-anak.
Anak-anak kecil ni okey lagi. Bayangkan umur sekolah menengah, umur 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Kita cakap dengan dia, jadi YouTuber tak ada masa depan. Oh, speaking of that, triggers me. Okay, dalam satu sesi saya, bukan dalam sesi saya, sorry. Kawan saya di satu sekolah menengah, dia mengajar kelas belakang, dia ajar fizik. So anak murid dia ni perempuan, comel. Masuk kelas dia tidur. Oh, dia punya stres lah kan. So, dia bagi tahu dengan kaunselor sekolah. Kaunselor sekolah macam biasalah akan panggil dia buat sesi, tapi dia tidur, keep on sleeping. Dia tak peduli pun. Lepas tu, satu hari, dia berjaya grab student ni selepas beberapa sesi kan. So, kaunselor ni, dia tanya, awak nak jadi apa? So, murid ni sebut, saya nak jadi YouTuber, cikgu. Okay. This was told me kalau tak 2017, 2018. Okay, so murid cikgu tu, kaunselor tu pun coceng, basuhlah budak ni kan, YouTuber tak ada masa depan lah apa semua ni kan. Lepas tu murid tu jawab, tapi cikgu, YouTube dah bayar saya 15,000 dah. Senyap cikgu tu. Lepas tu cikgu tu pun buka YouTube. Tengok budak ni dah ada hampir 300,000 follower. Budak ni buat menari. Okay, dia menari ke muzik kan. Dan dia ada gaya dia tersendiri. Sebab tu dia tidur. Dia suka record video malam-malam buta sampai pagi. Dan dia upload ke YouTube tu. Dia buat sendiri, semuanya dia buat sendiri. Dia ada set up lah dekat rumah dia. Okay. Tercengang kaunselor, nak jawab apa? Sebab kaunselor tu punya point, awak tak belajar, SPM ni lah masa depan awak. Kalau awak gagal sini, gelap lah hidup awak selama-lamanya. Siapa awak nak kerja apa? Siapa nak ambil awak kerja dengan tak ada SPM ni kat Malaysia? Pretty much lebih kurang macam tu lah dia punya gist. Tadi bila budak ni cakap, dia dah bayar saya 10,000, 15,000. Okay. Duit tu masuk dalam akaun bapak dia. So, nak kata apa? Dan end up, bapak dia berhentikan budak tu daripada sekolah. Sebab suasana sekolah tu tak membantu dia, membimbing dia. Bila budak tu balik, bapak dia kata budak tu balik ke rumah murung. Malam-malam tak ada mood nak rekod video, nak menari dan sebagainya. So school, apa yang berlaku selama ni dan sebelum-sebelum ni, kebanyakan sekolah membunuh impian anak-anak ni. Ataupun kurang-kurangnya membantutkan lah, kalau tidak membunuh. Okay? Impian yang kita, anak-anak ni yang berjaya mencapai impian dia adalah impian yang kita tanam. Okay, awak jadi doktor, awak jadi cikgu, awak jadi nurse. Awak tak jadi doktor tak apa, awak jadi nurse pun dah okey dah tu. 1000 kali rahmat dah. At least awak jadi orang. Okay. Yes, that is happening in our system sebenarnya. Sebab ni cikgu pun tak tahu benda ni. Okay. Masa saya awal-awal di sekolah pun macam tu juga. Pretty much lebih kurang. Saya akui. Because that is the system. Sebagai seorang guru di sekolah sebelum ini, kita dilatih macam tu. Okay, kita kena bagi tahu murid kita, dia kena belajar, dia kena score subjek kita. Regardless of what you want to be. Okay. Kita tak pentingkan anak-anak murid kita faham kenapa dia nak belajar. Kenapa dia kena belajar karangan? Oh, sebab cikgu ajar. So that okay. Slide ni memang gelap. Sorry, memang saya tak bergerak ke depan. Okay, sorry. Saya habiskan video tadi. Okay, terima kasih banyak. Okay, so saya nak cerita pasal satu buku ni yang ditulis oleh Seth Godin, The Icarus Deception. Okay. Icarus ni adalah seorang budak yang mana bapa dia buatkan sayap untuk dia. Okay. Bapa dia cakap jangan terbang jauh-jauh. Okay, sebab bahaya. Jangan terbang tinggi-tinggi sangat. Nanti terbakar kena matahari. So anak dia pun terbanglah rendah. Terbang rendah sepatutnya dia kena pergi tinggi-tinggi sikit, tapi lepas tu dia jatuh. Sebab dia tak cukup tinggi, dia jatuh tergolek. So cerita dia, itulah dalam kehidupan kita hari ni. Kita cakap dengan anak kita, jangan pergi jauh-jauh. Pergi dekat-dekat je. Do not challenge me. Bapak kata, kau pergi 10 langkah je. Kau jangan lebih daripada 10 langkah. Sebab tu anak-anak kita, especially overprotective lah kan. Tak salah. Ada ketika-ketikanya memang kita kena jadi overprotective sebagai parents, sebagai guru. Okay? Tetapi bagaimana kita dah bagi tools pada anak kita untuk terbang. Macam Icarus ni, dah buatkan sayap untuk anak dia. So dia nak suruh anak dia terbang. Sepatutnya anak dia boleh terbang lah. Terbanglah jauh-jauh, terbanglah tinggi-tinggi.
Tetapi bapak dia kata jangan. Jadi boleh baca lah. So how high will you fly? Apabila kita dah berikan tools kepada anak kita, tetapi kita sekat anak kita. Sama juga di sekolah. Di sekolah kita berikan ilmu dan kemahiran pada anak-anak kita. Saya ambil contoh bahasa lah. Okay? Budak-budak tahun 1 dia masuk sekolah, dia akan cakap cikgu kencing. Dia nak pergi toilet kan, dia cakap cikgu kencing. Ataupun cikgu berak. Lepas tu bila dia naik darjah 2, darjah 3, dia cakap cikgu pergi tandas. Dia halau cikgu pergi tandas. Okay? Bila dia naik lebih tinggi sikit, barulah dia cakap cikgu izinkan saya pergi tandas. Dia dah ada powerful tools tu. Dia dah boleh bina ayat, dia dah boleh berkomunikasi dengan baik. Tetapi kita limitkan di sekolah, awak jawab karangan macam ni awak tak boleh tulis lain daripada ni. Lain daripada ni awak tulis salah. Adakah begitu kehidupan? So kita kongkong anak-anak kita dengan skema, dengan teknik menjawab di sekolah, itulah pattern dia. Saya adalah, antara kerja-kerja saya dulu adalah menulis buku, dan saya juga seorang ghostwriter, social media manager. Saya manage beberapa social media orang bayar saya kan. Itu semua adalah kemahiran menulis. Saya ada seorang murid yang saya kira one of my best student masa darjah 6 UPSR. Kemudian lepas habis UPSR, lepas habis SPM, dia datang jadi tutor dekat tuition saya. So saya bagi dia satu task, tolong tuliskan satu artikel sekian. Lepas 3 hari, saya tanya dia, boleh minta draft tak apa yang awak dah tulis? Ni pelajar perempuan ya. Dia kata dia tak boleh tulis. Cikgu, saya tak tahu nak tulis, cikgu. Sedangkan SPM dia dapat A. Budak straight A, bahasa Melayu, budak SBP lagi. Tak boleh menulis artikel sebab apa? Tak ada teknik menjawab, tak ada satu template khas. Saya cakap tulis apa yang awak nak tulis dulu. Tak boleh. Dia kena ada template dan dia kena ada teknik menulis, teknik menjawab tu. See what have we done, our schooling system have done to our kids. It's actually konon-kononnya kita nak budak-budak kita kreatif, kita nak budak-budak kita inovatif, kita nak budak-budak kita inisiatif. Punyalah banyak tif-tif kat belakang kan. And bila keluar, dia tak jadi pun macam tu. Dan ramai murid-murid saya, yang saya jumpa lah, murid-murid yang straight A lah especially, bila dia habis daripada SPM, dia tak ada rasa nak menyumbang semula kepada masyarakat. Sebab sistem pendidikan dia adalah bersifat keakuan. Aku belajar ni bergila babi, sengkang mata, jawab soalan, latih tubi, nangis, lapar semua, adalah semata-mata aku nak skor dalam SPM. Aku nak skor dalam peksa. Skor dalam peksa tu untuk diri aku. Pretty much macam tu. Dia punya falsafah dia kan jadi macam tu. Memanglah sebab dia buat macam tu, ibu apa suruh, mak ayah suruh. Tetapi bila dia perangai dia adalah aku tu. Semata-mata aku belajar ni untuk aku. Jaranglah kita jumpa murid-murid yang skor A ni, dia pergi ajar orang lain untuk skor A. Dia skor A, dia berjaya skor A sebab diri dia. Dia tak ada altruism. Dia tak ada sifat nak menolong kawan dia yang susah. Bila time SPM, dia baca buku untuk diri dia. Bukannya dia baca buku untuk dia tolong kawan dia yang susah untuk sama-sama berjaya. Jarang jumpa murid yang macam tu. Kebanyakannya adalah murid yang belajar untuk diri sendiri, dan bila mereka turun ke dalam masyarakat, penuh dengan sifat keakuan. Dan kitalah yang menjadikan mereka begitu. Sebab kita tanam impian tu dalam diri dia. Kau kena macam ni, kau kena macam ni, kau kena macam ni. Untuk kau berjaya macam ni. Untuk kau berjaya, kau capai impian kau dapat jadi cita ni apa semua yang mak ayah kau suruh ni, macam ni cara dia. So that's what happening, at least at my end lah. That's what I experience with my children. Murid-murid sekolah dulu. Bukan anak saya lah, murid-murid sekolah saya dulu. Yang saya bimbing bila darjah 6, bila jumpa balik lepas SPM ataupun tingkatan 5, they are totally a different person. Okay. So antara buku lagi yang kita boleh baca untuk patah balik jap. So The Icarus Deception ni, dia punya konsep dia banyak digunakan di dalam filem Disney. Kalau perasan, The Croods, apa lagi, cerita dia macam ni tau. Do not walk to the sun, do not go to the sun, do not fly to the sun. Kalau kita tengok cerita-cerita Disney ataupun Pixar ataupun DreamWorks, semuanya cerita tolonglah pergi ke sana, tolonglah keluar, tolonglah jadi berani, tolonglah melawan. So that is the Icarus Deception punya lawan dia. Maknanya masyarakat
ini Greek kot kalau tak silap saya di Reception ni. Maknanya masyarakat Greek tu punyalah takut untuk menjadi seorang yang berani, seorang yang inovatif, seorang yang keluar daripada sempadan adalah disebabkan dalam etos dalam masyarakat dia adalah jangan pergi sana, bahaya. Bila kita bercerita pasal Disney, Pixar ni, kita tak lari daripada Amerika. So, diorang ada the American Dreams. Orang pergi ke negara Amerika, migrant, especially yang Mexican lah, Cuban lah, beria-ia seluduk masuk dalam negara Amerika sebab ada American Dreams. Here I can achieve my dreams. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Tapi Malaysia punya etos lain pula. Kita tak adalah orang daripada pendatang asing yang menyeluduk masuk ke Malaysia ni sebab nak capai impian. Mereka datang ni sebab dia nak duit bawa balik. Tapi migrant yang pergi ke US, dia akan stay dekat US sebab dia ada American Dream dan dia orang beria-ia nak jadi American citizen. Sebab ada etos bahawa Amerika ni adalah land of dream. Beza kan dengan kita kan? So, impian anak-anak kita semuanya pattern sama sebab dia masuk sekolah kan. Okay, kata doktor, jadi bomber, jadi polis, lebih kurang macam tu lah. Tetapi dekat luar negara tak. Especially Amerika lah, kalau kita nak jadikan dia sebagai satu contoh kan. Dia ada impian dia sendiri. Dan kalau kita pergi pada pendidikan Jepun, diorang boleh, bila diorang keluar, diorang kalau nak academician, diorang akan fokus lah. Kalau siapa yang tak nak jadi academician, diorang akan keluar, diorang akan kejar impian diorang. Kita tengok anime semua cerita pasal nakama power, power of friendship, mengejar impian. Nak jadi impian, kita kena bersama-sama dengan kawan-kawan sama-sama, cari kawan-kawan, kejar impian. Cerita One Piece, cerita Hunter x Hunter, Naruto, apa-apa sajalah. Cerita dia, naratif dia adalah mengejar impian, mengejar ada satu impian yang gila. So, siapa yang nak bersama dengan aku, kita capai impian gila ni. Dan yes, sama juga kisahnya bila kita balik kepada sirah Nabi. Bagaimana Nabi boleh berhijrah? Sebab dia ada kawan-kawan yang power. Sama juga dengan kalau kita lihat orang yang berimpian hari ni. Saya suka ambil Steve Jobs lah. Steve Jobs ni, kalau tak kerana Wozniak yang percaya impian gila dia, akan ada Apple hari ni. So, anak-anak kita, bila dia ada impian kan, kita kena pastikan anak-anak kita ada jumpa dengan kawan yang sama wavelength, sama kepala otak gila dia untuk mereka kejar impian. Banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang di mana orang yang mencapai impian ni, dia tak sorang-sorang. Orang gila ni, dia duduk sorang-sorang, dia akan jadi gila. Tetapi bila dia duduk dengan satu kumpulan orang gila, dia akan jadi genius. Something miracle will happen. Okay, jadi when we are talking about dreams, untuk anak-anak lah especially, kita kena tengok the future of the profession. Okay, masa depan ni nak jadi apa? Okay, masa depan ni apa bentuk dia? Okay, sebab sekarang ni sempadan negara tu boleh kata dah hampir invisible lah. Macam dah tak ada lah. Okay, so kita tak boleh lagi nak mengongkong anak kita belajarlah kat Malaysia. Duduklah Malaysia ni, kerjalah Malaysia, kahwinlah dengan orang Malaysia. Kita kena cakap dengan kita, tolong kahwin dengan orang Cuba sana, tak pun orang Jepun ke, bawa balik mak menantu orang Singapura ke, paling dekat lah. Lebih kurang macam tu lah, pretty much. So kita kena macam mana Nabi sebarkan dakwah. Okay? Macam tu jugalah kita kena jadikan anak kita. Tetapi janganlah terap pada anak kita. Bukan jangan terap, kita kena terapkan impian yang paling tinggi. Okay, dalam hadis kata Nabi pesan, apabila kamu berdoa, mintalah syurga Firdaus yang paling tinggi. Maknanya, jangan letakkan impian kita lesser. Aku tak dapat masuk syurga, tak apalah, janganlah masuk neraka. No, Nabi ajar kita untuk letakkan impian yang paling tinggi. So, sebab tu anak kita kena ajar dia, kena letak jadi impian yang paling tinggi. Kalau dia kata dia nak jadi YouTuber, kenapa nak jadi YouTuber? Kenapa tak buat satu sistem YouTube? Orang masuk dalam. Sama juga dengan murid saya pernah kata, saya nak jadi cikgu lah, cikgu. Kenapa kau tengok cikgu best kau nak jadi cikgu? Tak payahlah, cikgu pun nak berhenti jadi cikgu. Pretty much macam tu, tak ada joking. Saya cakap pada anak-anak murid saya, kenapa kau
Limitkan impian kau jadi cikgu. Kenapa kau tak kata kau nak jadi guru besar, jadi pengetua? Kenapa kau tak kata kau nak buka sekolah sendiri? Kenapa kau tak kata kau nak jadi menteri pendidikan? Kenapa kau limitkan pada impian yang kecil? Nak jadi doktor, cikgu? Kenapa kau letakkan impian kau semata nak jadi doktor? Kenapa kau tak letak kau nak jadi pengarah hospital? Kenapa kau tak letak impian nak buka hospital sendiri? Anak kita memang impian mereka akan limit, akan kecil. Sebab dunia mereka kecil. So, tanggungjawab kita sebagai ibu bapa adalah untuk meluaskan horizon mereka. Bukan setakat ini sahaja. Macam 2-3 minit ni dengan adanya YouTube, yalah, social media ni kan, baru kita tahu bahawa certain profession yang selama ini sebenarnya memberi pulangan dan bayaran yang lebih tinggi. Tetapi kita masih lagi nak anak kita jadi doktor, kita masih lagi nak anak kita jadi cikgu, jadi doktor, jadi engineer, kita masih lagi nak anak-anak kita berada di lower bottom. Tak salah anak kita berada di situ, tetapi impian dia kena tinggi. Kalau impian dia bermula dengan impian yang paling rendah, so might be dia akan capai rendah. Saya ada seorang kawan di sekolah dulu tau. Ni kira saya punya rival lah dekat sekolah. Kita orang suka banding-banding markah peksa. So saya tanya dia, kau aim berapa sebelum dapat kertas kan? Kau aim berapa dapat untuk peksa ni? Dia cakap macam ni, aku tak pernah aim bawah 100, aku aim 100 je. Aku cakap kau gila lah, apa mana ada orang dapat 100? Matematik tak ada orang dapat 100 lah, susah kot soalan kan. 90 lebih possible lah, tapi 100 tak ada, mesti ada 1-2 soalan killer. Ni masa PMR dulu, masa tingkatan 3. So, dia cakap dengan saya, memanglah tak ada orang dapat 100, tapi kalau kau aim 100, kau dapat 90, kau puas hati. Kalau kau aim 90, kau dapat 80, kau puas hati. Sebab normally kita susah nak hit kita punya target, tapi kita akan dekat-dekat dengan target. So, kalau target kita rendah, kita akan jatuh lagi bawah. Andai kita bermimpi, mimpilah bulan atau bintang di langit. Andai kita jatuh, kita disambut awan, kita selamat. Tapi kalau impian kita sekadar langit sahaja, kita jatuh atas bumi, arwah dulu baik sampai mimpi. Try untuk kita didik anak-anak kita, murid-murid kita supaya dia impian dia lebih tinggi, lebih besar. Go further. Kalau impian itu tidak menakutkan kita, that means impian tu tak cukup besar. If your dream doesn't scare you, it's not big enough. Itu je cerita dia. Sebab tu kata orang gila je berimpian, gila kita ada impian besar-besar ni, orang kata, kau ni gila lah. So, saya jumpa dengan Don, and then Don pun cerita pasal impian dia untuk membantu pendidikan di Malaysia, untuk membantu guru-guru pendidik di Malaysia. Which is, Don jumpa sesuatu yang missing. Okay, the missing link, the missing skills, whatever missing pada seorang guru yang sepatutnya dia ada. So, itu hasrat Don dan synchronize dengan hasrat gila saya. Saya punya hasrat, impian saya, kalau antara banyak-banyak impian lah, saya cakap, saya tak nak ada orang bodoh dalam hidup saya. At least dalam circle saya. Okay, saya tak nak jiran saya bodoh. Saya tak nak kawan anak saya bodoh. Siapa nak kawan dengan orang bodoh? Soalan dia. Siapa nak kahwin dengan orang bodoh? Siapa nak pekerja dia orang bodoh? Ambil orang bodoh sebagai pekerja? Tak ada. Bukan saya merendahkan orang bodoh. Dia cerita dia. Kita ni takkan pandai semua benda. Ada benda-benda yang kita akan bodoh. Tetapi hasrat saya ialah semua orang ada keupayaan untuk belajar dan jadi lebih pandai. Kan? Ada ketika-ketika dalam hidup kita memang kita akan bodoh. Dan sometimes bila kita rasa kita pandai pun, orang regards kita pandai. Banyak je tindakan bodoh yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Okay, itu kebodohan itu satu perkara yang normal. So that's, andailah dunia ini tidak ada orang bodoh, kan bagus. Lebih kurang macam tu lah. Okay, baik. Kita take a break sebentar. Kita dengar apa impian seorang anak yang hebat. Memang saya takut, saya tak tahu saya boleh buat ke. Jadi nama saya Sarah Najiah binti Muhammad Fauzi. Saya pemilik produk Sarah N. Sarah N ni dia buat sabun yang ada mainan dalam dia. Supaya nak mainan yang ada dalam sabun tu, dia kena basuh tangan dulu.
Jadi dia menggalakkan kanak-kanak untuk basuh tangan lah. Impian saya nak buka kedai sabun dekat lapangan kapal terbang dekat seluruh dunia. Kenapa sabun? Sabun ni dia penting untuk macam kebersihan. Jadi bila dia penting dalam kebersihan, dia penting dalam kesihatan juga kan. Jadi saya nak semua orang macam sedar tentang perkara ni. Jadi kalau kita buat macam lapangan kapal terbang, pelancong dari negara lain pun boleh macam sedar juga. Bila saya dekat kantin sekolah saya tengok kawan-kawan saya tak basuh tangan. Jadi saya macam mana nak kasih mereka basuh tangan kan? Sekarang ni saya ada 3. Satu saya ada sabun surprise soap, iaitu sabun untuk basuh tangan yang ada mainan dalam dia. Kedua saya ada sabun stick. Dia sabun yang dalam bekas gam kering yang telah dibersihkan, yang telah diguna. Dan lagi satu saya ada DIY kit yang dia mempunyai segala benda yang perlu digunakan dalam membuat sabun untuk buat sendiri di rumah. Sebelum saya jual dekat Facebook, saya jual kat sekolah dulu, tapi malangnya sekolah saya tak bagi menjual. Jadi pengawas memang tak suka. Selalunya kan bila macam ada tempahan banyak-banyak ke, saya macam kena buat tu sampai lewat malam lah, sebab pagi ada sekolah lagi. Jadi dia kena macam berusaha lagi itulah. Jadi macam tak ada rehat apa semua. Saya kalau tak boleh jual kat sekolah, saya jual dekat Facebook. Jadi saya buka my Facebook page yang untuk sabun saya. Mula-mula memang sikit je lah orang order. Jadi kami mula ikut pertandingan inovasi. Kami masukkan sabun-sabun yang kami baru buat. Jadi bila tu kami galakkan mereka macam tengok Facebook kami. Jadi daripada situ dia macam meningkat kami punya jualan. Perkara paling seronok ialah bila saya nak letak mainan tu. Sebab tu saya macam boleh pilih saja apa mainan yang saya nak letak. Pengalaman yang Changemaker ni dia menggalakkan kanak-kanak membuat perubahan. Jadi saya dengan sabun saya harap dapat membuat perubahan dalam masyarakat. Memang saya takut, saya tak tahu saya boleh buat ke. Jadi saya macam berusaha jugalah. Pencapaian terbaik saya ialah pencapaian tahun lepas dan saya menang Young Changemaker 2018. Saya Sarah Najiah dan inilah impian saya. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa akan berlaku sekiranya di sekolah kan, murid-murid bercerita, naratifnya di sekolah adalah, apa impian awak? Impian saya ialah saya nak belajar sekian-sekian, saya nak belajar matematik, saya suka matematik sebab impian saya nak jadi seorang jurutera. Saya nak jadi matematik supaya saya senang, saya pandai kira duit. Saya nak jadi YouTuber, saya nak jadi orang kaya. So orang kaya ni memang kena pandai kira duit, kena pandai matematik. Dalam kembara saya sendiri dan juga anak-anak murid saya letakkan satu langkah untuk kita mengejar impian adalah untuk dengan cara melihat movie. Cari movie, cari cerita, cari video klip yang sentiasa memberi rangsangan, sentiasa membawa kita untuk kita mencapai impian kita. Salah satu movie yang sangat memberi kesan dalam hidup saya untuk saya mengejar impian saya, memberi semangat, adalah cerita The Pursuit of Happiness. Okay.
yang dilakonkan oleh Will Smith dan anaknya, first debut anaknya Will Smith. Masa ni Will Smith comel, baik, soleh lagi. Okay, tak macam sekarang kan, Will Smith tu dah pening-pening, dah mabuk dah je kan. Okay, cerita macam mana kesusahan sebagai seorang ayah untuk mengejar kebahagiaan untuk anaknya. Dan bila saya dapat anak sulung saya memang saya relate sangat dengan cerita ini. Okay, baik. Jadi cerita ni, filem ini antara filem yang memberi saya inspirasi. Okay. Kemudian banyak lagi cerita. Saya jadi seorang cikgu sebab saya tengok cerita GTO masa dekat universiti. Okay. Great Teacher Onizuka. Dan bila saya dah jadi cikgu ni, ada kawan-kawan panggil saya, kau ni gila lah, sebiji macam Onizuka. Dia orang panggil saya GTH, Great Teacher Haris. Which is saya rasa memang tak layak lah, jauh lah dengan Onizuka, apa yang dia lakukan untuk anak-anak murid dia. Mengungkap arus kan. Dan pretty much memang saya yakin cikgu-cikgu di Malaysia ni yang penuh aspirasi, penuh inspirasi, memang mereka dah lakukan macam-macam, okay, untuk murid-murid mereka. Kita tengok saja Great Teacher Teacher Award kan, anugerah guru-guru yang diberikan oleh McDonald, yang diberikan oleh KPM kepada guru-guru yang diangkat sebagai tokoh guru. Mereka ini memberi sumbangan yang hebat, okay, sanggup berkorban demi anak-anak murid mereka. Dan pastinya kalau kita tanya mereka, ada satu kisah, ada satu cerita, mungkin ada satu movie yang menyebabkan mereka menjadi seorang guru sedemikian. Okay, macam saya sendiri, saya sukalah sebab saya jadi cikgu, antara cerita-cerita yang meneruskan saya, karier saya sebagai seorang guru. Sebelum ni lah, sebelum saya bergerak ke kementerian kan, cerita Accepted, okay, cerita School of Rock, Here Comes the Boom kan. Cerita-cerita ni sebahagiannya adalah kisah-kisah benar, dan ada kisah-kisah yang direka juga. So this, kalau siapa yang cikgu kan, ataupun siapa yang dalam bidang perguruan, pendidikan, elok tengok cerita ni. Dia memang akan memberi idea dan sebuah inspirasi yang bagus. Baik, ini adalah Tuan Ahmad Naim bin Jaafar, dan ini adalah mentor saya. Dan mana bila kita nak berjaya kan, salah satu lagi langkah di dalam impian ni, mengejar impian ni, ialah saya akan beritahu dengan anak murid saya, siapa yang dia nak jumpa, siapa yang nak jadi mentor dia, ataupun siapa yang jadi mentor daripada jauh. Mungkin mentor daripada jauh, okay, dia tengok YouTube, dia tengok baca surat khabar berkenaan orang sedemikian, dia beli buku-buku yang tulis oleh orang yang dianggap sebagai mentor. Jadi Tuan Ahmad Naim Jaafar ni adalah seorang lawyer, dan dia adalah antara mentor saya lah. Jadi kita dengar sedikit klip daripada video. Kalau kita boleh shape setiap pelajar di Malaysia menjadi sang pemimpinya sendiri, dia bukan sahaja akan membesar lebih bahagia, lebih gembira, tetapi jangan terkejut. Projek Sang Pemimpi ini sebenarnya adalah satu percubaan untuk kita selaraskan bahawasanya kalau kita boleh inspirasikan setiap anak-anak, remaja, belia kita punya impian, maknanya mereka akan membangun menjadi satu generasi yang punya impian, bukan sekadar untuk diri dia. Of course lah, mula-mula kadang-kadang kita pun sama. Mula-mula kita impian untuk kita, impian untuk kita, untuk diri sendiri, impian untuk kita mengahwini orang yang kita impikan atau kita sayang atau kita pilih, ataupun menulis diri sendiri untuk kebanggaan diri sendiri. Tetapi kemudian manusia semakin berkembang dan akan melihat bahawasanya impian itu akan lebih besar, dan impian itu bukan sekadar untuk diri sendiri, ia pun akan pergi kepada keluarga, kepada masyarakat yang lebih luas, dan juga kepada negara. Jadi tak rugi kita melahirkan satu generasi yang berimpian. What's the point? The point is, okay. Jadi teaser saja, video penuh dia panjang. Okay. Ada masa nanti kita akan kongsikanlah insyaAllah. Okay. The idea is, projeksanpemimpi.com dah tak ada tau. Jangan subscribe pula ke situ. Okay, impian ni dia akan evolve. Saya suka jadikan satu cerita ni, cerita Kung Fu Panda. Jadi lepas ni tuan-tuan dan puan-puan boleh recap balik Kung Fu Panda 1 sampailah Kung Fu Panda 4. Bagaimana Po, dia mula-mula impian yang ringkas je. Impian dia nak tengok siapa Dragon Warrior.
Lepas tu tiba-tiba dia jadi Dragon Warrior pula. Lepas tu cerita dia macam mana dia nak bangunkan diri dia jadi warrior, Dragon Warrior yang lebih hebat. Dan in the end, rupanya impian dia adalah kembali kepada keluarga dia, nak jumpa tribe dia, nak gembira bersama-sama. Impian dia adalah impian yang memberi kebahagiaan kepada orang lain. So itu impian yang evolve. Banyak lagi cerita-cerita lain yang kalau kita tengok cerita yang bersiri lah, especially kan, dia akan bercerita pasal impian yang lebih besar, mencari bigger why dalam kehidupan. Sebab apa? Mula-mula memang macam tu lah, impian untuk diri kita saja. Kita kerja ni, kita beria cari duit sebab kita nak kahwin dengan seorang perempuan yang kita minat. Cerita dia lebih kurang macam tu lah kan. Bila dah kahwin, dapat anak, cari duit, nak kerja yang lebih baik, impian yang untuk memberi kebahagiaan kepada keluarga pula. Lepas tu, apa lagi yang kita boleh bagi supaya anak kita pula berjaya? Apa yang kita boleh, bila kita dah cukup something, kita ada surplus emosi, kita ada surplus impian. Sebenarnya impian tu ada surplus. Okay, impian untuk diri kita tu dah cukup dah. Apa lagi yang kita nak dalam hidup kita? Maka daripada situ, mula kita menyebarkan kebaikan. Impian kita adalah untuk memberi kebaikan kepada masyarakat. Hamka ada sebut, usah bicara perjuangan, andai perutmu lapar. Maknanya kita tak settle diri kita lagi, kita lapar ni. Jangan cakap lah nak pergi reformasi ke, nak pergi piket kat jalan ke, kan, nak pergi mogok whatever kan. Perut lapar, tak selesai lagi lah perut kita lapar. Perut orang di rumah kita, tanggungan kita pun lapar. Usah bicara hal perjuangan. Memang tak jadi. So, itulah fasa-fasa dalam kehidupan kita. Memang kalau kita tengok dulu senang, susah, senang. Lepas tu bila dah hujung sekali, sebab tu orang pencen dia suka memberi. Okay, orang pencen suka berjalan lah, orang pencen suka bersedekah lah, orang pencen suka menyumbang join NGO lah, orang pencen suka pergi join masjid dan surau punya aktiviti. Sebab apa? Sebab dia ada surplus. Bila dia ada lebih, baru kita akan menyumbang. Tetapi alangkah baiknya kalau kita dapat bina generasi yang sebelum pencen lagi dia boleh menyumbang. Ataupun masa zaman sekolah lagi dia dah boleh menyumbang. Jadi manusia yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Okey, baik. Cerita banyak lagi nak kongsi sebenarnya. Rupanya ingatkan apa nak cakap sejam setengah ni, tak ada idea lah nak cakap sebenarnya, nak kongsi apa ni. Takut rupanya sekali merasa tak cukup ni. Okey, baik, saya nak cerita tentang satu buku yang saya tulis bersama dengan anak murid saya. Sebenarnya anak murid saya tak tulis pun. Wan Syahidan tu saya letak dia adalah anak murid saya, dan nama pena saya ialah Haris Harun. So saya buat program, saya buat tulis buku, dan buku ni orang baca. Sebenarnya dah hilang banyak dah. Slide-slide ni sebenarnya orang pencen suka reunion. Yes, exactly. Okay, especially dengan alumni dia lah, dia akan bagi sumbangan balik kat alumni. Apa kita nak buat kat sekolah ni ya? Dulu tak nak buat, after 30 years, 40 years dah pencen baru sibuk nak buat benda kat sekolah kan. Okay, baik. Jadi buku projek Sang Pemimpin ni saya tulis adalah untuk ibu bapa, sebenarnya bukan untuk anak-anak. Okay, bagaimana seorang ibu bapa dia faham sebenarnya pendidikan persekolahan anak-anak dia supaya anak dia tidak membesar dengan impian yang salah. Ataupun sekurang-kurangnya ibu bapa itu tidak silap di dalam membangunkan ataupun membimbing anak-anak ini berimpian menjadi lebih baik. Okey. Jadi buku ni dalam ni adalah sikit-sikit cerita, lepas tu langkah kan. Saya tak sangka lah rupanya buku ni sebenarnya banyak memberi impak kepada ibu bapa. Dan yang terbarunya saya dapat lah ni. Nak cerita ni pasal Nuha ni. Okay. Nuha ni anak seorang, nama mak dia Puan Roslina Wati. Puan Ros lah kan. Puan Ros ni, anak dia ni masa sekolah rendah sangat pandai, cemerlang lah. Dapat straight A masa UPSR. Anak dia ni pandai berbahasa Inggeris, sangat minat sains dan matematik kan. Cerita dia, mak ayah dia nak halakan kepada bidang sains. Okeylah, tak ada masalah, pergilah bidang sains kan. Tapi tak pergi, rupanya selepas mereka baca buku ni, mak dia beli kan. Dia bagi kat Nuha, Nuha baca tak faham. So dia baca sama-sama dengan anak dia, si Nuha ni. End up, Nuha ni buat keputusan, dia tak nak pergi aliran sains, dia nak pergi aliran agama. Dia nak masuk, dia nak jadi seorang hafizah Al-Quran. Kadang-kadang, apa yang saya dapat dari cerita, dan sekarang ni dia dah habis syahadah dah,
habis hafaz ujian hafazan 30 juzuk dan tahun ni di tingkatan 4, maknanya nak naik tingkatan 5. Cita-cita dia adalah nak pergi melanjutkan pelajaran dalam bidang bahasa Arab dekat University of Jeddah. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. So apa yang saya dapat daripada kisah ni adalah kadang-kadang minat kita, kadang-kadang kemahiran kita, kebolehan kita tak menggambarkan impian kita. It's just that we are good at it doesn't mean it's gonna be our dreams. Lebih kurang macam tu lah cerita dia kan. So jangan kita sangka anak kita pandai sains, murid kita hebat jawab matematik. So awak mesti jadi juruterbang, awak mesti jadi engineer, awak mesti jadi doktor. No. Tak semestinya. Sebab tu dia kena jelas. Cita-cita dia tu akan jadi pelbagai dan cita-cita tu akan membawa dia kepada satu impian. Sebab tu the end goals ataupun the end means itu yang utama sekali sebagai seorang ibu bapa tentukan. Sebab jalan dia akan berbeza-beza. Macam saya kata tadi lah, kalau impian seorang anak tu untuk menolong, membantu orang, saya suka tolong orang lah Umi. Okay? Jadi macam mana dia nak capai impian tu? Dia mungkin jadi doktor, mungkin dia jadi jutawan, mungkin dia jadi ahli politik, politician, jadi menteri. Sebab dia nak tolong orang. Jadi kita jangan confusekan anak-anak kita. Tetapi apa saja yang dia nak jadi tu, kita kena kaitkan kepentingan dia belajar. Bukan untuk periksa. Itulah, itu yang susah sikit lah tu. Okay, jadi saya antara program yang saya buat untuk murid-murid tahun 6 kan, okay, ni impian kami, keep moving forward, nak jadi anak yang berguna, dapat pahala yang banyak. Okay, ni ada 2 siri tau. Ada 2 siri. Yang pertama tu kalau tengok yang UPSR 6A, PSRA, AMI nak jadi anak yang baik, itu adalah kali pertama. Kemudian saya bagi tahu apa awak nak jadi sebenarnya. Awak nak apa impian sebenarnya? Sebenarnya awak nak jadi apa? Dan barulah dapat ni antara satu kertas lah, ada banyak lagi kertas. Saya nak dapat suami muda, ni murid perempuan tulis ni. Okay, saya nak iPhone. Apa lagi yang menarik? Lelaki muda jadi cikgu, saya nak jumpa Blackpink kan. Rumah yang cukup untuk anak saya ingin berjumpa dengan Blackpink, nak jadi YouTuber. Maksudnya sekarang ni anak-anak ni is living into dreams. Yang pertama impian ibu bapa mereka yang suruh, ibu bapa dan cikgu mereka yang suruh dapat straight A. Masih PSR, PSRA dan sebagainya. Dan sebenarnya dia ada impian dia sendiri yang dia nak kejar. Dan impian ni adalah impian yang terpendam pada anak-anak. Impian terpendam ni kita tahulah bagaimana perasaan yang terpendam ni, sama ada dia boleh jadi ekstrim yang baik ataupun dia boleh jadi ekstrim yang buruk. Okay. Baik, seterusnya patah balik pula. Jadi anak-anak yang tulis ni, saya nak pergi. So ni impian dia. Saya nak jadi pensyarah untuk mengajar orang jadi pandai. Okay. Macam-macam lagi lah dia tulis. Yang ni tak habis ni. Okay, so impian dia, apa impian dia? Ni murid tahun 3. Okay, sebuah sekolah di Shah Alam. So bila kita cerita pada anak-anak murid ni, apa impian dia? Bila impian mereka jelas, mereka tahu apa nak buat dalam kehidupan. Okay. Selingan sikit. Okay, they could have been the most powerful trio, but their dad was terrible at parenting. Betul. Anak-anak kita sebenarnya biasanya orang yang hebat. Akan jadi orang yang hebat sekiranya kita berjaya mendidik mereka dengan betul lah. Okay. Dan mendidik dengan betul ini is two-way subjektif. Tak ada siapa yang boleh kata ini adalah cara yang paling tepat, paling betul untuk didik anak. No. Dia ada simple rules, but there are no golden rules. There is no golden rules. Okay. Kalau saya kata saya didik anak saya cara macam ni berjaya, ataupun saya didik murid saya cara ni berjaya, belum tentu cikgu yang di sana guna cara saya berjaya. No. Dia perlu beradaptasi, buat kajian sikit untuk kita cari cara yang paling sesuai untuk anak kita ataupun untuk murid kita. Okay, ini adalah murid kelas belakang. Lepas habis UPSR, saya suka buat macam ni. Tiap-tiap tahun saya buat macam ni. Okay, kebetulan tahun ni adalah tahun yang saya record lah, saya ambil gambar. Rupa nak cantik. Okay, so saya tanya perkara yang saya tak belajar di sekolah tapi pentinglah hidup saya. So dia rasa penting. So kita zoom in sikit. Belajar madu kereta, baiki motor, belajar cara-cara bakul, memasak. Okay, belajar membaiki rumah, belajar madu kereta api. Lepas tu dia letak mengenali bahan buangan. Saya tanya kenapa nak kenal bahan buangan? Sebab rupanya mak dan ayah dia memang orang susah, memang kerja kutip sampah. Asingkan sampah, pergi jual, recycle balik. So dia nak belajar mengenali bahan buangan tu. Dan kebetulan dalam sains ada. Saya suruh dia buka buku sains, memang ada tajuk bahan buangan.
ya ke? Tapi cerita dia dah habis UPSR lah. Kenapa cikgu tak ajar saya? Dia cakap, memang saya ingat. Saya kata, bila masa aku tak ajar, aku dah ajar dah. So dia nampak bahawa rupanya dekat sekolah tu kita ada benda-benda yang dia belajar. Dan dia rasa macam, rugi jugalah tak belajar. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Yang ni best lagi, cara-cara membuat robot, mengenali bahan tanaman, mengenali mikroorganisma. Ada. Benda tu ada di dalam pelajaran. Sains tahun 6 lah pada kita itu. Belajar silat dan benda-benda ni semua. Yelah di sekolah rendah memanglah dia tak belajar, tetapi kita tidak bagi tahu dia orang. Dia belajar. Kalau dia belajar masa awal tahun dia masuk sekolah, dia belajar elok-elok betul-betul, sebenarnya dia akan capai impian dia. Memang ada kaitan dengan apa yang dia nak jadi, ilmu tersebut. Tetapi kita gagal connect. Macam saya cakap tadi di awal sesi kita bagi tadi kan, tadi awal sesi tadi saya kata motivasi ekstrinsik yang kita berikan pada murid-murid kita tak sama, tak sinkronis dengan motivasi intrinsik, impian anak-anak murid kita. Nak kata motivasi intrinsik susah, kita kan tak match dengan impian anak kita. Dia tak dapat connect. Kenapa dia kena belajar bahasa? Dia nak belajar baiki kereta. Kenapa dia kena belajar matematik? Tak ada kaitan pun. Sebenarnya ada kaitan. Kita sebagai guru ataupun ibu bapa gagal connect perkara tersebut, ilmu tersebut untuk dia belajar baiki kereta. Macam itulah cerita dia lebih kurang kan. Kadang-kadang ayat tak sampai. So matlamat yang jelas untuk anak-anak ni. Okay, this is Dreamers Project yang saya jalankan sebelum ni. Saya gerak laju sikit lah ke depan. Okay, ini antara saya patternkan anak-anak murid saya sebelum UPSR dan selepas UPSR. Saya tak buat kajian yang mendalam, tetapi masa tu kat sekolah lah bodoh-bodoh je kan. Tak faham pun macam nak jalankan kajian, tindakan dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang pasti, murid-murid yang ada impian yang jelas adalah murid-murid yang berjaya. Murid yang ada impian yang jelas, murid yang bergerak ke depan. Murid yang ada impian yang jelas adalah murid yang ada sikap yang positif. Dan yang sebelah kanan atas sekali tu, Aina Najihah tu, itu adalah antara dream yang paling rare saya jumpa. Dia orang lain nak jadi doktor, nak jadi polis, engineer dan sebagainya. Dia tak ada cerita banyak. Dia nak buat theme park dia sendiri. Dan theme park dia boleh cerita secara vivid. Theme park dia ada dekat Langkawi. Kemudian ada roller coaster yang akan lalu di bawah air. Di dasar laut ataupun dekat dasar laut tepi pantai yang cetek sikit dekat Langkawi. Kenapa Langkawi? Sebab dasar laut dia cantik. Dia dah map dah antara langkah-langkah impian yang saya buat dengan murid-murid ni adalah dia macam dia ni, untuk Naina Najihah ni, dia lukiskan theme park dia secara jelas. Dia buka map, dia tengok gambar, so dia boleh petakan, saya nak buka dekat sini ni. Kenapa dekat sini? Sebab dekat sini bila saya tengok, padahal dia tak belajar geografi lagi pun, tapi dia kata kat sini kawasan dia cantik, cetek, tak dalam sangat, tak cetek sangat, sesuai lah kalau saya nak buat dekat sini. So itu anak-anak yang ada impian. So saya nak ceritakan juga, contohlah saya suka ambil Muhammad Akmal Hazim ni, yang mana satu ketika dahulu, a few years back, dia ni pernah viral, yang mana umur 17 tahun dah dibayar gaji berbelas-belas ribu. Untuk tahun ni kita ada Jojo. Okay, Johan Ghazali lebih kurang lah kan, yang apa ni, budak SPM yang menang Muay Thai di peringkat antarabangsa. Okay, so cerita dia ialah saya kagum bagaimana ibu bapa mereka berjaya membimbing anak-anak untuk mencapai impian ataupun menanam impian lah, senang kita menanam impian dan membimbing mereka sehingga berjaya. Sama juga dengan kes anak-anak sidik di sekolah saya dulu, SK Sungai Udang, ada Cikgu Chess, Cikgu Ahmad Salihin, yang mana pernah viral sebelum ni. Dia jual rumah dia semata-mata nak bawa anak dia main chess dekat Romania. Dan anak dia umur 5 tahun ke 6 tahun, 5 tahun kot kalau tak salah saya, masuk ranking dunia. So cerita dia bagaimana ibu bapa dan anak-anak dia memang semua main chess. Dan anak-anak dia memang buat duit lah dengan chess. Sejak zaman sekolah lagi. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Dan ini anak saya, trainer in making, Muhammad Hanis bin Muhammad Haris, yang mana dia dah start buat apps. Saya suka buat apps. So anak saya dah buat apps dan dia dah mengajar orang untuk buat apps dah. So trainer in making. So ada lagi tak? Dan dia dah buat apps dia sendiri dan dia dah start monetize apps dia lah, lebih kurang macam itulah. Okay. Jadi Hamka
kesempatan apabila seorang pemuda mempunyai keberanian masa mudanya, kelak keberanian itu akan menambah pengalamannya semasa tua. So, keberanian ni hanyalah untuk orang yang bermimpi. So, sebelum anak-anak kita hilang keberanian, ditelan oleh sistem pendidikan dan sistem kehidupan, yang mana kita semua tak berapa nak berani dah sebenarnya. Ada ketika-ketika kita akan merasa sangat takut. Sebab apa? Sebab kekangan-kekangan ataupun the weight ataupun beban-beban yang menghalang kita daripada untuk bergerak ke depan ataupun maju ke depan. Contohlah, bila dah kahwin, dah ada tanggungan, sanggup ke berhenti kerja nak mengejar impian? Contohnya macam itulah. Itu antara persoalan yang paling simple. So, Hamka juga pesan, andai anak itu dah mudik ke hulu, usah dirisau. Jangan suruh dia patah belakang. Jalan terus. So, sebab tu anak-anak ni dia akan ada ketika impian dia hilang dan sebagainya kan. So, kitalah sebagai ibu bapa, kitalah sebagai guru untuk mendidik mereka. Okey. Rasanya itu saja daripada saya. Ada sebarang pertanyaan atau soalan? Rasanya cukup saya membebel malam ini, dan saya belum perkenalkan diri saya lagi. So yang hujung-hujung ni saya suka perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Haris bin Harun. Orang panggil saya Cikgu Haris. Sebelum saya mengajar di sekolah rendah dan kini saya bertugas di Kementerian Pendidikan Malaysia di bahagian sumber dan teknologi pendidikan. So projek Sang Pemimpi di dalam sekolah ni, sekolah future yang kita akan lancarkan ni, dia adalah sebagai pintu masuk kepada skill-skill kemahiran yang kita akan, sebelum anak-anak ni pergi kepada kemahiran Canva ke, buat apps ke, digital ke, entrepreneurship ke, public speaking, soft skill dan sebagainya tu. Sebelum dia pergi situ, dia kena lalu projek Sang Pemimpi ni. Maknanya saya akan membimbing anak-anak ini bagaimana untuk mereka memetakan impian mereka. Tak jelas pun tak apa. Maknanya dia ada something. Kenapa? Apa yang dia nak dalam hidup ni? Dan daripada situlah, barulah dia boleh memilih skill-skill yang dia nak belajar untuk dia bergerak ke hadapan. Itulah tujuan kami di sekolah Malaysia yang kita akan lancarkan sekolah future ni pada bulan Mei, lepas raya nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh isikan dia punya waiting list. Tengok nanti di sekolah Malaysia di Facebook ataupun yalah, kita pakai Facebook lah dulu buat masa ni, dan kita akan blast juga dalam grup WhatsApp untuk kita dapatkan waiting list dan kita akan susun. Kita dah ada peta kita tapi kita belum finalisekan lagi. Tapi yang pastinya murid-murid ataupun anak-anak kita yang masuk ke dalam sekolah future ni, pertama sekali kita akan bimbing mereka dulu untuk bangunkan diri dia, motivasi intrinsik dia, impian dia. Dia set satu goal dan dia akan kejar, bergerak ke arah goal tersebut, insya-Allah dengan bimbingan sekolah-sekolah expert di sekolah Malaysia nanti, insya-Allah. Baik, jadi pada saya, sesi saya pasal apa yang saya ingin kongsikan pada malam ini dengan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak membimbing, membangunkan impian anak-anak ini. Okay, sedikit pengalaman saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Semoga ia bermanfaat. Itu harapan saya. Saya tak kedekut ilmu. Saya tak boleh kedekut ilmu. Saya tak tahu. Kalau orang tanya saya akan cerita segala-galanya. I spill everything. Tak percaya tanya Don. Tanya Dr. Nazim, I spill everything. Terima kasih Puan Mahfuzah kan. Ada benda yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak setuju dengan saya. Saya tak kata saya betul. Tetapi itu adalah pengalaman saya dan itu adalah situasi yang saya lalui. Mungkin sesuai, mungkin tak sesuai dengan apa yang tuan-tuan perlukan. Dan hidup kita ni adalah pilihan. Itu yang saya terangkan pada anak-anak saya, pada murid-murid saya. Bila dia malas je dalam kelas, saya cakap hidup ni pilihan. Kita nak pandai, kita buka buku, kita baca. Kalau once kita tutup buku, kita memilih untuk menjadi orang yang bodoh, mungkin juga jalan itu adalah jalan untuk kita pergi ke arah kegagalan. Itu nasihat saya. Okay, saya jarang paksa anak-anak murid saya. Sebab pada saya sebagai seorang guru, kita tak boleh paksa orang makan. Kita tak boleh paksa orang belajar. Macam mana kita tak boleh paksa kucing makan? Kita ambil, kalau kita hidangkan makanan kucing tu tak nak makan, kita ambil makanan, kita sumbat dalam mulut kucing tu, hanya dua kemungkinan yang berlaku. Yang pertama, kalau dia tak cakar tangan kita yang luka, kucing tu arwah dulu baik kucing. Dua saja. Sama ada kita yang terkorban ataupun kucing itu terkorban. Sama juga dengan anak-anak murid kita. Bila kita terlalu memaksa sesuatu perkara, sama ada kita yang terkorban, kita frust sebab tak dapat apa yang kita harapkan daripada murid kita, ataupun murid kita yang akan terkorban. Itu sahaja. Okey. Ada apa-apa sebarang pertanyaan, soalan? Kalau tak ada,
Ada pun tak apa, terus-terus ni. Nak PM saya, Facebook saya Nik Fasiah and Haris Harun. Saya punya Facebook adalah berkongsi bersama dengan isteri saya. Saya tak ada digital dust lah, susah nak cari digital dust saya. Adalah sikit-sikit. Memang saya bukan orang yang ke depan sebenarnya. Saya orang yang berada di belakang tabir. Tetapi apa ni, Don dan juga Dr. Tazli push saya ke depan dengan hal ini. So terima kasih banyak-banyak atas dorongan dan semoga bermanfaat. Saya pas kepada Syukri. Silakan. Terima kasih banyak kepada Cikgu Haris. Tentang soalan, saya tak nampak soalan tau. Tapi tengok dekat banyak komen dekat Facebook Live yang mana kita ada paling tinggi 50 lebih. Tadi ada nampak 60 something tadi. Yang mana rata-rata komen kat Facebook semua kata, oh saya sebab malam ni kongsian sangat menarik. Basically seronok lah audience kita dekat Zoom dan juga Facebook Live dengar apa yang Cikgu Haris sampaikan. Dan juga buat penonton yang dekat Facebook Live dan Zoom, saya flex sikit lah. Ni saya ada buku ni. Tak nampak tak apalah. Okay. Dan okay. Dan saya difahamkan tengok kita Dr. Tazli ada beberapa benda nak disampaikan. Okay, silakan Dr. Tazli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak nak curi limelight Cikgu Haris. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Haris. Dan saya memang jealous lah sebab tengok dia orang pakai baju sekolah, saya tak dapat lagi baju. Stres betul lah. Baju tak sampai ke Brunei lagi. Tapi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Haris. Untuk perkongsian malam ni, saya harap dia membuka mata kepada para ibu bapa sekalian, para pendidik sekalian tentang kepentingannya untuk kita membantu anak-anak kita bermimpi dan kita memandu mimpi mereka supaya mimpi mereka itu dapat menjadi nyata. Kalau tak menjadi nyata pun, sekurang-kurangnya mereka belajar sesuatu throughout the way of getting to their dreams tu. So itu yang saya rasa kita nak cuba buatlah dalam projek Sekolah Futures yang insya-Allah kita akan lancarkan pada bulan Mei ni. Kita akan lancarkan pada bulan Mei. Jadi sekarang ni kita dah ada waiting list form. Waiting list form tu kita dah letakkan dekat Facebook, dekat link merata-rata. So jadi tuan-tuan dan puan yang ada anak-anak daripada umur 7 sampai 17 tahun boleh daftar sekarang. Okey. Dan macam mana cara kami beroperasi? So setiap orang anak-anak yang masuk dalam projek dalam Sekolah Futures ni, kami consider macam kita ni buat satu sekolah lah sebenarnya. Satu sekolah tapi sekolah yang bentuk berbeza daripada sekolah biasa, sekolah online, okey. Dan kami akan ada 6 pilar dekat situ. Okey, 6 pilar. Yang pertama sekali ialah STEM, yang kedua ialah arts and literacy language, yang ketiga ialah self discovery, yang keempat ialah digital entrepreneurship, yang kelima ialah leadership and communications, dan yang keenam ialah e-sports. Okay, so kita ada 6 area yang kita akan cover. So bila anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan enroll je dalam program Sekolah Futures ni, first thing first dia akan on board dulu dalam projek mimpi. So projek mimpi ni Cikgu Haris yang akan lead lah. Jadi Cikgu Haris akan guide diorang dalam masa 1 bulan, ada beberapa kelas, beberapa session kelas untuk mereka bermimpi, dan kita akan rekodkan video mereka bermimpi tu. Okay, kita akan rekodkan session tersebut. Dan selepas tu barulah kita dapat bantu anak-anak. Bila dah ada mimpi, kita boleh tahu kat mana, pillar mana yang kita boleh tolak guide dia dulu. Dan sebenarnya aspirasi kami, katalah seorang anak tu umur 7 tahun, 8 tahun dah mula dengan Sekolah Futures, sekurang-kurangnya sehingga sampai umur dia 15-16, dia dah boleh explore semua 6 pilar tu. Dan by the time dia dah habis SPM contohnya, dia dah tahu apa dia nak buat, apa dia nak capai dan sebagainya. So itu aspirasi dan matlamat kami lah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, tenaga-tenaga pengajar yang kami ambil ialah para pendidik juga, para guru. Okey, para guru ada juga dari kalangan para pensyarah, ada juga dari kalangan freelance trainer yang selalu sebelum ni mereka hanya duduk dalam keadaan pocketed. Pocketed ni duduk dalam tempat-tempat tertentu lah kan. Yang cuma manfaat dia orang dapat bagi ni macam untuk sekolah, untuk kelas dia orang saja kan. Macam Cikgu Haris sebelum ni dapat bagi kat anak murid dia je. Tapi sekarang ni Cikgu Haris dapat bagi manfaat kepada semua anak orang lain juga bila berada dalam Sekolah Futures. Sama juga contohnya, saya ambil contoh dalam STEM kita akan ada Cikgu Yasmin dengan Cikgu Anutra. Cikgu Anutra ni Malaysia Teacher Prize Award winner. Cikgu Yasmin is the Global Top 50 Global Teacher Prize Award winner in 2015. So ini antara contoh-contoh pendidik yang kami rope in, yang kami ajak
yang mereka percaya dengan kaedah pedagogi moden, yang minat dengan buat project based learning, minat dengan problem based learning, minat dengan kaedah pengajaran yang latest, tidak terlalu terlekat dengan silibus dan sebagainya. So ini adalah peluang kepada kita untuk memberikan perbezaan, untuk memberikan sesuatu yang berbeza kepada anak-anak kita, kan? So kaedahnya nanti selepas habis projek mimpi tu, anak-anak semua akan pilih kos masing-masing. So dia ada package lah, seperti mana kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam form tu, boleh tengok ada package bronze, package silver, package gold. So katalah kita ambil package bronze, kita boleh pilih satu kos dalam masa penggal tu. Kita dalam 1 tahun kita ada 3 penggal. Okay, so dia akan ambil satu kos dalam 1 penggal, dan dia akan sertailah ada kelas-kelas yang kita buat every week, insyaAllah dalam masa 2 jam, 1 jam setengah ke 2 jam setiap minggu dengan guru-guru yang kita dah point tu. Okay, sampailah dia bergraduasi lah sampai habis 12 minggu, and then dia tunggu pula untuk penggal seterusnya, dia boleh ambil pula kos daripada pillar lain untuk umur dia. So nanti kita akan pecahkan umur tu kepada 3 lah, umur 7 sampai 9 tahun, umur 10 sampai 13 tahun, umur 14 sampai 17 tahun. Ada yang tanya tadi umur 18 tahun tak ada ke? Umur 18 tahun kami ada planning lain, tapi buat masa bendara waktu ni tak ada lagi, insyaAllah. So hope, tunggu nantilah yang mana yang terlepas dah sampai umur 18-19 tu, insyaAllah kita sediakan planning lain, kita buat satu-satu dulu. Tapi hopefully tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa, sama-samalah daftarkan anak-anak masing-masing. Jom, let's go, kita start sesuatu yang baru lah, sesuatu yang dapat mereformasikan pendidikan anak-anak kita. Kalau kita asyik berbunyi kepada, contohnya kita asyik marah kepada silibus lah, kita asyik marah kepada kaedah peperiksaan lah, apa dan sebagainya, yang menyebabkan kita rasa macam long lie dah dengan pendidikan anak-anak kita sekarang. Jom kita masukkan anak-anak kita ni dengan sesuatu yang baru, insyaAllah. Okay, supaya hasrat dan impian anak-anak kita ni, mimpi mereka masih terus akan kekal menjadi nyata, insyaAllah. Okay, thank you very much. Over to you, Syuk. Terima kasih banyak kepada Dr. Tazli atas saya kata amanat lah kot, alamat ke taklimat pasal Scholar Futures ni. So seperti yang telah disebut oleh Cikgu Haris dan Dr. Tazli tadi, yang mana kita akan melancarkan projek Scholar Futures dalam waktu selepas raya. Dan panjanglah penjelasan tadi apa yang disampaikan oleh Cikgu Haris dan Dr. Tazli berkaitan apa yang Scholar Malaysia akan lakukan dalam projek Scholar Futures nanti. So macam komonlah, takkanlah kita nak anak-anak tu macam, saya nak kata, okay, zaman dah berubah, tapi kita masih guna cara lama. Macam, what's this man? Majulah sikit. Takkanlah kita nak anak-anak kita membesar dalam takut yang lama kan. Sedangkan masa semakin laju ke depan, anak-anak pula kita macam, apa ni? Dan kita pun telah didedahkan dengan beberapa isu yang Cikgu Haris ada sebutkan tadi. Contohnya ada influencer cakap begini dan begitu, sekolah ni tak bagus, sekolah ni tak belajar apa. Dan ada juga isu yang mana pelajar tingkatan 2 dia submit kertas sejarah semua kosong je semua. Kita tak nak anak-anak kita dibesarkan dalam keadaan yang macam tu. Okay. Dan kita nak anak-anak kita ada impian, walaupun saya ni tak ada anak lagi kan. tapi entahlah, sepanjang Cikgu Haris cerita tadi, saya okey, kalau aku ada anak nanti macam mana aku nak besarkan anak aku dah boleh membayangkan, okey, nak buat support anak buat ni, anak buat tu. Jauh tak membayangkan. Cara pun belum tak ada lagi. Okey, last but not least, beberapa kali juga tadi Dr. Tazli ada kongsikan form Scholar Futures. Jadi jenguk-jenguklah form tu dan juga kongsikan form ni kepada audiens masing-masing ya. Okay, jadi itu sahaja daripada kami malam ini. Terima kasih banyak kepada Cikgu Haris atas perkongsian yang hebat malam ni. Masing-masing semua sebab seronok dengar. Semua rasa macam, selama ni aku tak kenal anak, okay, lepas ni nak start kenal anak masing-masing. Mungkin benda macam tu lah kan, kita dapat membuka mata sebahagian daripada parents ni kan. So Alhamdulillah, semoga viewers dekat Zoom dan juga Facebook Live dapatlah mengambil bukan sedikit tapi sebanyak mungkin manfaat daripada sesi malam ni. Kalau terlepas, nanti tengok je lah dekat Facebook Scholar Malaysia. Sesi live ini akan ada di Facebook Scholar Malaysia. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.